Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap minggu ni murid-murid masih lagi bersemangat dan sihat sejahtera untuk meneruskan pembelajaran pada minggu ketiga. Okey, insya-Allah pada kali ini cikgu gabungkan terus video untuk tahun 4 dan tahun 5 di mana kita akan belajar mengenai banding dan susun nombor. Okey, mari kita lihat contoh yang pertama. Okey, yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Okay, di Lubuk Antu terdapat 24,712 orang, di Lawas 1,105 orang, Bintulu 75,141, manakala di Sibu 69,711. Okay, soalannya, antara Lubuk Antu dan Bintulu, penduduk Iban yang manakah lebih banyak? Okey, jadi kata kuncinya di sini adalah lebih banyak. Okey, lebih banyak awak boleh lihat di sini, dan antara Lubuk Antu dan Bintulu. Okey, Lubuk Antu dan Bintulu. Jadi Lubuk Antu 24,712 dan Bintulu 75,114. Jadi kita nak tahu yang mana lebih banyak. Okey. Cikgu gunakan jadual nilai tempat untuk ini. Jadi kita ambil nombor Lubuk Antu 24,712, isikan dalam jadual nilai tempat ini. Okey, untuk memudahkan awak, isi dari belakang, iaitu okey, nombor 2 1 7 4 2. Okey, manakala yang Bintulu 1 4 1 5 7. Okey, macam mana nak bandingkan antara dua nombor ini? Kita tengok. Okey, bandingkan antara dua nombor, kita tengok dari kiri. Okey, dari kiri kan. Okey, dari sini kita tengok 10,000 ada nombor 2 dan 7. Ada digit 2 dan 7. Antara 2 dengan 7 yang mana lebih banyak? Yang mana lebih besar? Okey, jadi 7 lebih besar. Jadi maksudnya nombor ini 75,141 adalah lebih besar. Jadi kita dapat simpulkan bahawa penduduk Bintulu, penduduk Iban lebih banyak di Bintulu. Okey, boleh. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Masih lagi menggunakan soalan yang sama, data yang sama, cuma soalan yang berbeza. Okey, antara Lawas dan Sibu. Antara Lawas dan Sibu, penduduk Iban yang manakah lebih banyak? Okey, soalannya lebih banyak juga. Okey, jadi kita tengok menggunakan jadual nilai tempat tadi, kita tengok penduduk di Lawas dan juga penduduk di Sibu. Okey, kita gunakan warna merah di sini. Okey, penduduk di Lawas 1,105 orang. Okey, kita isikan daripada belakang 5 sifar 1 1, dan penduduk di Sibu ada 69,711. Kita isi dari belakang 1,179 6. Okey, untuk menentukan yang manakah lebih banyak, nombor mana yang lebih besar, kita tengok dari sebelah kiri. Okey, dari sini. Okey, kita tengok nilai tempat 10,000 antara dua nombor ini. Okey, nombor yang pertama tiada apa-apa di sini, dan nombor yang kedua ada nombor 6, ada digit. Jadi sekiranya yang ada digit inilah yang kita lebih banyak. Yang tiada nombor ini maksudnya sifar kan. Okey, sifar. Jadi antara sifar dengan 6 lebih banyak. Jadi nombor yang kedua ini adalah lebih banyak. 69,711 adalah lebih banyak berbanding 1,105. Okey, jadi kita dapat simpulkan penduduk Iban lebih banyak di Sibu. Penduduk Iban lebih banyak di Sibu. Okey, seterusnya masih lagi menggunakan soalan yang sama, nombor yang sama. Apa pula soalan kali ini? Okay, kali ini kita tengok susun keempat-empat bilangan penduduk Iban dalam tertib menurun. Okey, yang ini kita nak susun. Okey, susun keempat-empat bilangan penduduk Iban dalam tertib menurun. Okey, masih lagi menggunakan jadual nilai tempat. Okey, apa yang kita buat di sini? Kita buat di sini, kita isikan semua nombor ini, keempat-empat nombor ini dalam jadual nilai tempat ini. Okey, nombor yang pertama kita isi dari belakang. Okey, 2
1742. Okey, kemudian 5 sifar 11 141 5 7 dan 1176. Okey. Okey, seterusnya macam mana kita nak tengok bahawa nombor itu lebih besar ataupun lebih kecil kan? Tertib menurun. Okey, ingat kembali, kalau tertib menurun, nombor yang mana dulu? Nombor yang paling besar ke paling kecil dulu kita susun? Mesti kita cari nombor yang paling besar daripada yang paling besar kepada yang paling kecil. Okey, jadi kita tengok dari sebelah kiri ni, tengok pada nilai tempat 10,000. Semua nombornya berbeza. Okey, 2, yang ini tak ada. Yang ini tak ada maksudnya sifar 7 6. Jadi kita ambil nombor yang paling besar. Okey, antara 2, sifar, 7 dan 6, yang mana yang paling besar? Okey, nombor tu 7 yang paling besar. Jadi yang ini, nombor ini adalah nombor yang paling besar. Kita letak nombor 1 di hujung. Maksudnya ini susunan yang pertama. Okey, kemudian selepas nombor 7, nombor yang antara 2, sifar dan 6, yang mana yang paling besar? Okey, 6 paling besar. Yang ini, nombor yang ini mestilah berada di susunan yang kedua. Letak nombor 2 di hujungnya. Okey, tinggal lagi 2 dengan sifar. Jadi kita ambil 2 lebih besar daripada sifar. Jadi yang ini susunan yang ketiga dan yang ini adalah yang keempat. Okey, boleh. Jadi kita tengok susunannya macam mana jadi. Okey, susunan menurun. Alright. Okey, kita tengok disusun kembali nombor-nombor ini dalam tertib menurun. Jadi Bintulu dulu 75,141, diikuti 69,711, 24,712 dan 1,105. Okey, boleh. Okey, kalau kita perhatikan di sini antara nombor-nombor ini 1 2 3 4. Okey, kalau paling senang nak tengok, kita tengok digitnya ada berapa. Okey, yang ini ada 1 2 3 4 5 digit dan yang di bawah ni berbanding yang di bawah ni ada 4 digit. Jadi nombor 4 digit dengan 5 digit, yang mana lebih besar? Okey, mestilah nombor yang 5 digit. Jadi nombor 4 digit mestilah paling kecil, jadi dia berada di tempat paling hujung sekali. Okey. Okey, seterusnya kita tengok menggunakan nombor lain. Okey, susun nombor berikut dalam tertib menaik. Okey, susun nombor dalam tertib menaik. Okey, kita ada 4 nombor di sini. 540,500, 538,900, 536,500 dan 541,250. Okey, gunakan kaedah tadi, menggunakan jadual nilai tempat, susun satu persatu nombor ini mengikut nilai tempatnya. Okey, dari belakang sifar 5, sifar 4 5. Okey, nombor yang kedua sifar 9 8 3 5. Okey, nombor yang ketiga sifar 5 6 3 5 dan yang seterusnya sifar 52 1 4 5. Alright. Okey, kita akan tengok. Okey, untuk menentukan untuk kaedah untuk tertib menaik. Okey, untuk tertib menaik, nombor yang pertama mestilah nombor yang paling besar ke paling kecil. Okey, nombor yang paling kecil, kemudian lebih besar dan paling besar. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama, semua nombornya adalah sama. 5. Okey, 5. Okey, sekiranya semua nombor pada nilai tempat ratus ribu ini adalah sama, kita tengok nombor pada nilai tempat 10,000. Okey, 4 3 3 4. Kita nak ambil nombor yang lebih kecil. Okey, nombor lebih kecil adalah 3. Yang ini dengan yang ini, tapi nombornya
sama. Okey, jadi sekiranya dua-dua ini sama, kita tengok nilai tempat ribu antara dua nombor ini saja. Okey, silap. Okey, kita padam yang ini. Kita tengok yang ini sahaja sebab kita nak bandingkan antara nombor yang kedua dengan nombor yang ketiga. Jadi ada 8 dengan 6. Okey, 8 dengan 6 mana yang lebih kecil? Okey, 8 dengan 6 lebih kecil. Jadi kita terus ambil nombor ini. Okey, nombor ini berada pada tempat yang pertama. Tulis nombor 1 di hujungnya. Okey, kemudian kita bandingkan. Okey, ada lagi yang ini tadi kan, 3 dengan 3. Jadi kita ambil yang satu lagi ni, nombor ini. Okey, yang ini kita terus buat di nombor 2. Ini semestinya berada di tempat yang kedua. Okey, jadi ada dua lagi nombor di sini. Antara 4 dengan 4. Kita tengok yang seterusnya. Cikgu guna warna lain, warna hijau. Okey, antara sifar dengan 1. Okey, sifar dengan 1 mana yang lebih kecil? Jadi sifar lebih kecil. Jadi ini berada di tempat yang ketiga. Dan nombor yang paling besar semestinya nombor yang terakhir ini. Okey, yang keempat. Alright. Okey, jadi macam mana dia akan jadi susunannya? Kita tengok kat sini. Okey, yang pertama sekali 536,500. Okey, tengok yang ini kan. Okey, yang ini tadi. Alright. Kemudian yang kedua 538,900. Okey, yang ini. Kemudian yang ketiga 540,500. Okey, yang ini tadi. Dan yang keempat adalah 541,250. Okey, susunannya dalam tertib menaik dari yang lebih kecil kepada nombor yang lebih besar. Okey, jadi kita boleh juga sebut 540,500 lebih daripada 536,500. Sebab apa lebih daripada? Sebab dia lebih besar daripada 536,600. Dia berada di atas. Jadi dia mesti lebih daripada. Ataupun satu lagi perkataan, 540,000 kurang daripada 540,500 kurang daripada 541,250. Okey, dibandingkan antara dua nilai ini. Okey, boleh. Jadi ini antara perkataan yang awak kena familiar lah. Lebih daripada, kurang daripada, lebih besar daripada, ataupun lebih kecil daripada. Okey, jadi setakat ini dulu untuk pembelajaran pada minggu ini, iaitu banding dan susun nombor untuk tahun 4 dan tahun 5. Untuk latihan pada minggu ini boleh rujuk WhatsApp group masing-masing. Dan juga jangan lupa ambil lembaran kerja di Pondok Jaga. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum.